Salam sejahtera dan salam sehati sejua. Kudat berpotensi besar sebagai destinasi pelancongan setaraf dengan Pulau Langkawi yang memiliki kekayaan khazanah alam semula jadi dan cerita legenda. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang berkata perancangan rapi perlu dilakukan untuk memajukan Kudat agar membangun setanding Pulau Langkawi ketika ini yang terkenal sebagai pusat pelancongan. Beliau juga mahu para penggiat pelancongan di Kudat mengetahui setiap cerita rakyat dan legenda sesuatu kawasan untuk dihebahkan kepada pengunjung. Datuk Teo yang juga wakil rakyat Tanjung Kapur berucap ketika merasmikan Festival Buku Kudat dan pementasan teater perdana 2016 Supirak Legenda Batu Bahtera di Esplanade Sidek Kudat. Beliau juga optimis pementasan teater perdana cerita legenda Kudat mampu menjadi tarikan pelancong asing ke daerah itu. Ini kerana pementasan teater cerita rakyat dan legenda sesuatu destinasi menarik di Kudat mampu menimbulkan minat kepada pengunjung untuk mengetahui lebih dekat lagi tempat yang mereka lawati. Misalnya Supirak, iaitu legenda Batu Bahtera di Pitas, kira-kira 40 minit dari Kudat. Sementara itu, pewujudan JT Kudat bakal menjadi pemangkin potensi pelancongan daerah itu, terutama dalam persediaan Tahun Melawat Kudat tahun depan. Menurut Pegawai Daerah Kudat yang juga pengerusi Majlis Tindakan Pelancongan Daerah itu, Sabdin Ibrahim, jeti itu yang menjadi pusat sehenti penggiat pelancongan di Kudat termasuk pejabat memudahkan proses pentadbiran pengusaha pelancongan. Ini termasuklah membolehkan penyeliaan dan pengawalan operasi pengusaha pelancongan yang berdaftar dan memantau keluar masuk pelancong yang berkunjung ke daerah itu, terutama yang menggunakan perkhidmatan bot. Dalam pada itu, beliau juga yakin penambahbaikan beberapa infrastruktur pelancongan seperti Gua Pulau Balambangan bagi kemudahan trek jalan kaki dan Esplanade Sidek serta Taman Rekreasi Kudat dan Muzium Tun Mustafa mampu meningkatkan lagi kedatangan pelancong ke Kudat. Lagu-lagu nasyid mampu memainkan peranan besar dalam menyebarkan dakwah Islam. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Hajah Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin berkata ini terbukti apabila beberapa pendakwah Islam seperti Yusuf Islam dan juga Mahir Zain menjadikan nasyid sebagai instrumen dakwah. Katanya lagu nasyid juga boleh dijadikan medan untuk bermuhasabah berdasarkan lirik yang menyentuh jiwa sekaligus dapat menyampaikan keindahan Islam kepada masyarakat. Datuk Rosnah yang juga ahli Parlimen Papar berucap merasmikan pertandingan lagu-lagu nasyid etnik peringkat daerah Papar sempena sambutan Mahal Hijrah di Dewan Masyarakat Papar. Dalam pertandingan ini, kumpulan Al-Wardah dari Kampung Pengalat Kecil Papar dinobatkan sebagai juara. Sementara itu, Naib Johan dimenangi kumpulan Wan Hidayah dan kumpulan Nur El Jannah di tempat ketiga. Kesemua pemenang membawa hadiah wang tunai, plak dan hamper. Belia Pertubuhan Kadazan Sabah KSS Cawangan Putatan akan terus memperkasakan usaha untuk menyemai minat masyarakat Kadazan Dusun untuk bertutur dalam bahasa ibunda bagi mengekalkan warisan dan identiti kaum. Presiden KSS Datuk Marcel Liking berkata usaha itu termasuk mengadakan kempen Bulan Bahasa Kadazan. KSS juga berhasrat untuk menubuhkan pendidikan bahasa Kadazan di peringkat tadika, sekolah rendah dan menengah, seterusnya ke peringkat universiti bagi memastikan bahasa Kadazan terus dituturkan dalam kalangan generasi muda. Datuk Marcel berucap demikian ketika merasmikan majlis penutupan kempen Bulan Bahasa Kadazan Cawangan Putatan di Putatan. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang pelaksanaan Bulan Bahasa Kadazan, antaranya uji bakat membaca berita Kadazan, aktiviti belajar bertutur bahasa Kadazan serta mencipta lirik dan lagu Kadazan. Majlis Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat MPWKM Kota Kinabalu dan Pusat Seni Suria akan menganjurkan pelbagai program untuk memperkasa golongan wanita negeri ini.
Pengerusi MPWKM Kota Kinabalu Dato' Hajah Rosimah alias Rosimah Haji Zakaria berkata antara program tersebut ialah kursus menjahit yang mendapat sambutan menggalakkan daripada golongan berkenaan. Sekarang untuk mengupah baju kurung asli tidak ada 40 ya, RM40. Yes. Jadi bayangkanlah kalau kita sendiri, peserta sendiri boleh membuat baju kurungnya sendiri, bajunya sendiri, sudah membantu meringankan bebanan mengupah. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program kursus menjahit sehari di Kota Kinabalu. Datuk Rosimah yakin dengan kemahiran yang dimiliki membolehkan mereka menjana pendapatan. Peserta yang ditemui rata-rata berharap program seumpamanya memberi peluang kepada mereka menimba kemahiran, seterusnya meningkatkan taraf ekonomi. Harap supaya saya pandai, boleh saya buat baju sendiri, dan kalau mahir saya mau berniaga. Lepas ni mungkin harapan boleh jahit baju sendiri. Senang sikit kan, boleh save cost. Sebab ekonomi sekarang, even kalau mau jahit baju di luar, kos jahit baju kurung aja RM70, jubah mau RM80 ke atas. Mungkin boleh buat bisnes untuk menjahit ataupun buat baju sendiri supaya tidak beli-beli lagi pergi dekat kedai lain. Lebih 50 peserta menyertai kursus ini. Sementara itu, kaum wanita khususnya ibu tunggal harus memanfaatkan masa dan peluang dalam era ekonomi berdaya saing yang memerlukan mereka lebih proaktif dan maju ke hadapan. Pengerusi Yayasan Kebajikan Suria Datuk Hajar Raya Erom menegaskan kaum hawa harus bangkit dari kegagalan dan tampil berani memperjuangkan hak diri serta keluarga agar tidak tersisi dalam kehidupan. Kaum wanita juga katanya wajar menyiapkan diri dengan pelbagai kemahiran demi masa depan diri dan keluarga yang lebih baik. Ini salah satu cara kita untuk menggerakkan minat wanita untuk menjahit. Salah satu seni yang boleh kita, maksudnya kita boleh lakukan bila-bila masa dan tidak mengambil ruang yang panjang. Maksudnya kita boleh buat di rumah, sama ada kita sebagai suri rumah sepenuhnya ataupun part time. Salah satu daripada hobi sebagai ibu yang sibuk, saya faham, tapi masa ada masanya kita boleh agikan masa. Beliau ditemui pemberita RTM selepas penutupan program kursus menjahit sehari di Ibu Negeri. Dalam majlis itu, Datuk Raya mengumumkan 100 buah mesin jahit akan menjadi milik peserta kursus yang layak dan berminat serta mempunyai kesungguhan menceburi bidang jahitan. Cabaran Off-Road International Borneo Safari yang masuk kali ke-26 tahun penganjurannya terus mendapat sambutan dalam kalangan penggemar aktiviti lasak pacuan 4 roda dari dalam dan luar negara. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata sambutan menggalakkan itu boleh dilihat menerusi peningkatan penyertaan pada setiap tahun dan tahun ini adalah merupakan penyertaan terbesar dengan 357 buah kenderaan pacuan 4 roda dari 8 buah negara menyertainya, antaranya China, Jepun, Thailand, Ireland dan Brunei Darussalam. Acara ini sudah pasti akan membantu kita untuk mempromosikan negeri Sabah sebagai destinasi pengembaraan lasak, ya. Dan ini akan membantu kita untuk mendapat lebih ramai pelancong, khususnya mereka yang suka acara-acara lasak, ya. Dan saya berani mengatakan Sabah sudah sinonim dengan destinasi dan pengembaraan bagi mereka yang suka aktiviti lasak. Menurutnya, penganjuran aktiviti seumpama ini juga bakal menjadi peneraju kepada usaha kerajaan menjadikan Sabah sebagai destinasi pengembaraan sukan lasak.
Datuk Masidi ditemui pemberita selepas flag off Borneo Safari International Off-Road Challenge Borneo Safari 2016 di Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Sementara itu, penganjur acara berkenaan Faiz Nordin berkata pelbagai aktiviti dilaksanakan iaitu pemeriksaan kesihatan, penyerahan bantuan beras dan aktiviti amal kepada penduduk di daerah yang menjadi laluan ekspedisi berkenaan. Acara yang bermula di Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu, Ranau dan Tamparuli sejauh 680 km itu berakhir pada 8 November ini. Penganjuran cabaran berbasikal Tawau bukan sahaja dapat membudayakan amalan gaya hidup sihat, malah memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Hamisah Samad berkata penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam cabaran ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim melalui semangat berpasukan. Saya melihat sambutan hari ini luar biasalah ya. Satu daerah di Tawau ini. Dan kita ucapkan tahniah kepada Presiden Kelab Berbasikal Sebatik iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Muiz Picu yang dapat menganjurkan dan mengumpulkan peserta-peserta cycling pada pagi ini. Ini buat pertama kali saya di Tawau saya melihat sambutan begitu meriah sekali lah. Dan di samping itu juga bukan saja kita untuk secara beriadah tetapi dapat mengeratkan tali silaturahim. Menurutnya, aktiviti ini juga berfaedah bagi generasi muda yang dapat mengelakkan mereka terjebak dengan gejala sosial negatif. Datuk Hamisah ditemui pemberita selepas menyempurnakan pelepasan peserta berbasikal di Padang Perbandaran Tawau. Sementara itu, Presiden Kelab Berbasikal Sebatik Datuk Abdul Muiz Picu berkata cabaran kali kedua ini disertai kira-kira 600 masyarakat pelbagai kaum dari negeri ini dan semenanjung. Matlamat utama penganjuran program tersebut adalah untuk menyemai dan menarik minat anak muda terhadap sukan berbasikal lasak selain menarik pelancong untuk melawat daerah Tawau. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi, SK Benoni Papar dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan mengadakan program Aman Palestin di SK Benoni Papar. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.